Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tonton ada saja kita mendengar pemimpin-pemimpin politik yang diarah untuk letak jawatan, yang diarah untuk meninggalkan parti, yang dipecat, yang digantung, bahkan ada juga yang meninggalkan parti. Nah, teman-teman, satu kejutan hari ini, bagi saya ini pasti mengejutkan seluruh kepimpinan PH dan juga Amanah. Rasanya pasti mengejutkan. Selepas satu lagi pemimpin, yang saya boleh katakan pemimpin bos besar daripada parti Amanah yang sah tinggalkan parti. Satu artikel daripada Harapan Daily bertajuk Bekas Adun Paroi sah tinggalkan Amanah. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paroi Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani sah keluar meninggalkan parti Amanah Negara Amanah. Pengerusi Amanah Negeri 9 Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman mengesahkan keputusan bekas naib pengerusi parti negeri itu. Beliau mengakui terkejut dan kecewa dengan tindakan tersebut, memandangkan pemimpin berkenaan tidak memaklumkan lebih awal kepadanya berhubung hasrat keluar parti. Beliau tidak menghubungi saya secara pribadi bagi memaklumkan keputusan itu, tapi menghantar message di kumpulan WhatsApp parti dalam jam 6 petang. Beliau memberitahu telah menghantar surat rasmi kepada Setiausaha Agung Amanah Pusat bahwa mulai 20 November beliau dan istri tidak lagi jadi ahli parti. Nah, bermakna di sini bukan seorang, tapi dua orang. Telah disahkan di dalam artikel ini yang mengesahkan bekas Adun Paroi, beliau dan istri tidak lagi jadi ahli parti. Saya rasa terkejut dan kecewa dengan keputusan beliau karena ia dibuat secara tiba-tiba tanpa ada perbincangan terlebih dahulu. Untuk rekod, Taufik kali pertama menjadi Adun Paroi ketika bertanding atas tiket PAS pada PRU ke-12. Bertanding atas tiket Amanah pada PRU 13, beliau tewas kepada calon BN Muhammad Ghazali Wahid. Taufik kemudiannya kembali menjadi Adun di kawasan sama selepas menang pada pilihan raya umum ke-14. Dalam masa sama, MK Ibrahim, yang juga Speaker DUN Negeri 9, berkata, beliau tidak boleh berbuat apa-apa, termasuk menghubungi Taufik. Hal ini memandangkan jelasnya Taufik sudah membuat keputusan lebih awal melalui surat yang dihantar kepada Setiausaha Agung Parti. Dalam masa yang sama, MK Ibrahim mengakui tindakan Taufik itu memberi kesan kepada kekuatan Amanah Negeri 9. Bagi saya ini pasti satu lagi peletakan jawatan yang mengejutkan Presiden Amanah sendiri, yaitu Mat Sabu. Apa komen Anda? Sekian saja untuk info kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk teman-teman yang amat dihormati, sudah pasti berkaitan dengan isu rasuah RII, unsur nadir bumi, yang berlaku di Sik Kedah masih menjadi perhatian ramai, masih menjadi perbualan ramai. Salah satu persoalan ataupun pertanyaan yang bermain di pikiran ramai orang, adakah Muhammad Sanusi, Menteri Besar Kedah, benar-benar terlibat ataupun beliau tidak terlibat? Nah, saudara-saudara, banyak yang mengecam Sanusi disebabkan rasuah RII. Ada yang berkata Sanusi yang curi, Sanusi menjadi dalang,
ada juga kata Sanusi akan ditangkap. Nah, semua itu menjadi spekulasi. Lainlah kalau Sanusi sudah ditangkap, barulah kita boleh cakap Sanusi bersalah. Nah, tonton yang amat dihormati, Menteri Besar Kedah pasti terkejut dengan satu lagi kabar yang mengesahkan dua lagi bekas pegawai yang berkaitan dengan MBI Kedah didakwa. Di dalam satu artikel dikongsikan oleh Malaysia Kini, dua bekas pegawai didakwa Menteri Besar Kedah tidak lagi boleh membungkam. Mungkin sudah masa untuk Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi tampil bersuara berkaitan dengan perkara ini. Setelah dua bekas pegawai didakwa, takkanlah pula nak tunggu Sanusi didakwa lagi. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini, PKR hari ini mempersoalkan sikap membungkam Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi susulan tindakan mahkamah yang mendakwa dua bekas pegawainya berkaitan usaha sama perlombongan unsur nadir bumi RII di negeri itu. Timbalan Setiausaha Agung PKR Muhammad Zakwan Mustafa Kamal berkata, pendirian Sanusi penting selepas pemimpin PAS itu sebelum ini menafikan dia menyalahgunakan jawatannya selaku Menteri Besar dan pengurusi Menteri Besar diperbadankan MBI berkaitan usaha sama perlombongan unsur nadir bumi atau terlibat dalam kecurian RII. Artikel ini pada 21 November 2023. Sejak awal, Sanusi menafikan penglibatan dalam perlombongan RII. Kini, dua pegawai memegang jawatan penting di bawah pentadbiran beliau dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah. Mungkinkah kita boleh kata ini adalah satu lagi tangkapan ataupun satu lagi pendedahan yang mengejutkan, di mana dua pegawai penting memegang jawatan penting di bawah pentadbiran Sanusi dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah. Jadi kita lihat apakah pendirian Sanusi. Soalannya, adakah beliau mengetahui kegiatan dua pegawai itu? Sekiranya dia tidak mengetahui tindak tanduk dua pegawai beliau, maka itu menunjukkan Sanusi tidak cekap dalam soal pentadbiran. Katanya ketika kepada Malaysia Kini, bekas setiausaha politik Sanusi Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di Mahkamah Session KL atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan projek perlombongan RII di Kedah. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Hilmi didakwa meminta suapan uang tunai RM250.000 daripada pengarah syarikat kumpulan perlombongan RII Sendirian Berhad, Liana Mamat alias Khalid, 40 tahun, melalui Syed Muhammad Syed Aluvi, 34 tahun. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu adalah setiausaha politik kepada Sanusi. Sementara, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO MBI Kedah Muhammad Sobri Osman, 63 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Alor Setar terhadap dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah pada Mei lepas. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan uang tunai berjumlah 4 juta daripada John Abad P sebagai dorongan untuk membantu syarikat kumpulan perlombongan RII Sendirian Berhad menjalankan usaha sama perlombongan RII di Kedah. Nah, saudara-saudara, sudah pasti ini satu lagi pendedahan ataupun tangkapan. Nah, bukan tangkapan ke masuk penjara, tetapi satu lagi pembocoran, di mana dua lagi pegawai ataupun dua lagi bekas pegawai didakwa yang melibatkan juga nama Sanusi. Apa komen Anda, saudara-saudara? Bersama-sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.